بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Puasa tak? InsyaAllah. Hilang lah suara-suara. InsyaAllah puasa. Hujan hari ini lebat ke? InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau tak panas kalau tak lagi panas kan, lagi kering tekak saya. Okay, hari ni nak belajar muka surat berapa? Boleh pilih hari ni? Hari ni boleh pilih. Tak ada lagu rau je. Muka surat berapa? 498. Okey, sambung tentang ni minggu lepas bincang tentang tikus tu kan? Tikus? Bincang tentang tikus. Tikus yang jatuh dalam minyak kan? Okey. Baik, hari ni kita baca sikit lagi untuk bab kita yang ke-67 di sini. Bab kita najis yang jatuh ke dalam minyak samin dan air. Jadi kita masuk hadis nombor 237. Okey, baik. Baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ahmad bin Muhammadin qala أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. Maksudnya, Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdullah mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Ma'mar mengkabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, semua luka yang diderita seorang Muslim di jalan Allah kelak pada hari kiamat akan kembali seperti sedia kala dengan mencucurkan darah, warnanya seperti warna darah, sedangkan aromanya seperti aroma kasturi. Okey, terus masuk kepada syarah hadis kita. Perkataan yang pertama di situ, haddatsana Ahmad bin Muhammadin, maksudnya Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami. Siapa dia? Ahmad bin Muhammad di sini diterangkan kepada kita, dia adalah Ahmad bin Abi Musa Al-Marwazi atau yang dikenal dengan sebutan Mardawai. Sedangkan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mubarak. Seterusnya kita ada perkataan kullu kalmin. Kalmin maksudnya semua luka. Lafaz kalmin dibaca dengan memfathahkan huruf kaf. Jadi ka, baca baris atas, dan dengan mensukunkan huruf lam, baris mati, kal. Sedangkan lafaz yuklamuhu dibaca dengan mendammahkan huruf awalnya dan mensukunkan huruf kaf serta memfathahkan huruf lam.
Artinya semua luka yang diderita. Okay, simple lah tu, tak ada straightforward tak ada ni, tak ada complicated sangat penerangannya. Kullu kalmin maknanya semua luka. Baik, perkataan fi sabilillah, di jalan Allah, dengan syarat ini luka-luka yang diderita seorang Muslim ketika tidak berada di jalan Allah tidak termasuk dalam cakupannya. Apa maksud di jalan Allah di sini? Apa dia? Perang. Maknanya orang ini dia mati syahid. Mati dalam peperangan. Jadi luka-lukanya lain. Kita masukkan tu tak sama sebagaimana syahid seorang dalam medan peperangan. Kalau untuk konteks hadis ini, dia khusus untuk orang yang dalam medan peperangan. Okay, kita cakap juga macam contoh orang kata apa, mati kerana sakit perut, kan? Ni semua kategori orang yang apa ni tadi? Kena empat bangunan, lagi mati lemas, mati terbakar. Ni semua masuk kategori mati syahid, tapi tak sama sebagaimana yang mereka yang meninggal dalam peperangan. Okay, jadi kalau kita baca hadis ini, konteksnya lebih kepada mereka yang mati dalam peperangan. Okay, yang terkena luka-luka dalam peperangan. Sebab tu tadi dia kata, dengan syarat ini, luka-luka yang diderita seorang Muslim ketika tidak berada di jalan Allah, maksudnya di jalan Allah itulah mati dalam peperangan. Kalau dia bukan mati dalam peperangan itu, tidak termasuk dalam cakupannya. Sebab tu kita lihat di sini, Imam Al-Bukhari menambahkannya dalam kitab jihad. Jadi hadis ini dimasukkan dalam kitab jihad. Bermaksud jihad dalam peperangan. Baik, seterusnya. Dari jalur Al-A'raj, dari Abu Hurairah, lafaz Wallahu a'lamu biman yaklamu fi sabili. Dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang benar-benar terluka di jalannya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa keutamaan tersebut hanya didapat oleh mereka yang niatnya tulus. Macam mana? Boleh faham? Mm-mm. Kawan dia pergi, dia terpaksa pergi, maknanya dia tak ikhlas sebab dia terpaksa. Oh. Dia macam ni pergi kuliah sebab nak pergi makan lepas tu Hari ni tak ada niat makan, sebab tu tak ramai sangat orang datang. Hujan juga dipersalahkan. Ke puasa dipersalahkan tak dia. Tak mana pergi orang ni, sunyi hari ni. Tak ramai hari ni. Jadi kita lihat di sini, ada orang, kita cakap pasal luka tau, luka dalam peperangan. Ada orang yang dia tak sabar dalam peperangan kan, dia bunuh diri dia. Jadi macam sakit kan dalam peperangan tu, dia cucuk. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Okay, ada orang yang dia apa ni? Dia pergi perang. Contoh saya ambil satu hadis Orang ni kata kepada Nabi, oh orang ni mesti dia ahli syurga. Sebab apa? Dia ikut peperangan Nabi. Tapi Nabi kata tak, dia di kalangan ahli neraka. Kenapa? Jadi orang ni, yang seorang sahabat ni bila dia dengar kan, Nabi kata dia di kalangan ahli neraka, jadi dia tak puas hatilah, dia ikut daripada belakang. Kenapa Nabi kata dia di kalangan ahli neraka, sedangkan dia ikut dalam peperangan itu? Dan bagi kita, kalau orang yang mati dalam peperangan, itu jihad yang kita panggilkan, of course dia akan mati syahid. Bila mati syahid, masuk syurga. Okey, sebab tu antara salah satu pintu syurga ialah pintu jihad yang Nabi SAW sebutkan. Jadi kawan ni, sahabat ni, dia tak rasa, kenapa Nabi kata dia di kalangan penghuni neraka? Jadi dia tak puas hati, dia ikut daripada belakang. Bila dia ikut daripada belakang, ternyata kawan dia itu terluka dalam peperangan tersebut. Tetapi dia tak sabar, dia bunuh diri dia. Kan? Jadi ini termasuklah maknanya di sini, kita tak masukkan kalau orang itu mati dalam keadaan sedemikian. Situasi ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Sebab dalam peperangan ni dia
sangat dahsyat dan kita tak tahu bagaimana keadaan orang itu meninggal dunia. Mungkin orang tersebut yang meninggal dunia dalam keadaan yang betul-betul ikhlas kerana Allah, tapi ada orang yang dia tak sabar, lalu dia pun membunuh dirinya sendiri dalam peperangan tersebut. Namun di mata orang ramai melihat ia sebagai mati syahid. Padahal tidak. Padahal dia bunuh dirinya sendiri. Jadi kita kata orang bunuh diri ni dia bukan di kalangan orang yang mati syahid kan? Dosa besar tak bunuh diri? Hari tu ada orang tanya saya, Ustazah kalau orang tu dia bunuh diri, dia masuk neraka tak? Macam mana? Okey, kita nampak orang bunuh diri, kita kata, ahli neraka ya dia. Kita cakap gitu tak? Kita belajar, okey saya cakap dengan dia macam ni, teori, apa pun teori yang kita belajar, yes. Orang buat gini kena azab begini, dia buat gini kena api neraka, nanti kena siksa kubur, itu kita belajar. Teorinya begitu. Tapi kalau kita kenal dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kan? Kita nampak selama ni sebab dia kata kesnya macam ini Saza. Dia ni orang yang ahli ibadah lah dia kata kan. Tapi kemudian bila dia dapat tahu family members dia ni ada buat something yang memalukan, dia bunuh diri. Dia macam gitulah, kes dia macam gitu. Jadi macam dia tak boleh terima isteri dia buat gini, lepas tu dia pun bunuh diri. Padahal dia orang yang solat malam. Dia cakap gitulah. Jadi macam mana Ustazah keadaan lelaki yang macam gitu? Yang tak boleh terima kan keadaan isteri dia tu kan, yang dia bunuh diri. Dia masuk neraka ke? Saya kata, teorinya kita belajar memang dosa besar. Okey, orang bunuh diri, kita belajar dia putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang begini, dia adalah dikategorikan sebagai orang yang dosa besar. Tetapi kita yang nampak ni, kita tak boleh untuk kata dia tu ahli neraka. Tak boleh kita hukum. Hukumannya pada kehendak Allah. Kan kita dah belajar kan dekat masjid mana? Masjid mana Kak Zah? Al-Mutakin. Kak Zah pun bila masjid mana? Al-Mutakin. Kita belajar apa Kak Aisyah kat masjid Al-Mutakin? Ketawa dulu dia. Belum jawab dah ketawa dah kakak ni. Kenapa ketawa sayang? Takut salah. Baru belajar minggu lepas. Akan takut salah. Itu untuk siapa? Berdebar-debar. Berdebar jantungku. Apa dia? Saya ni ustazah kat depan dia takut debar pula. Macam dia nampak kena tanya tiba-tiba tempat kuliah lain kena tanya dekat kuliah sini. Sudah. Belajar tempat kuliah lain tau. Tapi kena tanya dekat kuliah sini. Dia macam ini, kita belajar teorinya macam ni. Orang yang dia beriman, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam hidupnya, kita nampak dia orang yang solat, puasa. Kita nampak dia orang yang beramal soleh. Hatta kalau dia on off pun dalam beramal soleh, tapi kita kenal dia sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Bila dia mati, kita tak boleh judge dia sebagai ahli neraka. Sebab apa? Dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanannya ada dalam hati dia. Kerana asal hadisnya Nabi sebut orang yang beriman kepada Allah dakhalal jannah. Siapa yang dia beriman kepada Allah mengucap 2 kalimah syahadah dia masuk syurga. Umumnya begitu. Sebab itu bila dia meninggal, orang yang beriman ini tak kisahlah sama ada dia tu solat on off ke kan, pakai tudung part time ke apa kan. Dia orang yang kita nampak macam dia ni kalau mati confirm ahli neraka kita nampak dia begitu tau. Kadang-kadang kan, tapi dia orang beriman kepada Allah. Kita tak boleh kata dia ni confirm masuk neraka. Sebab ia berada pada kehendak Allah. Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dia terangkan begini. Orang yang sedemikian memetik kepada pendapat Al-Qadi Iyad. Dia memetik pendapat itu, dia kata Al-Qadi Iyad dia menerangkan orang yang begini dia berada pada 2 keadaan. Sebab apa? Dia dalam keadaan berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita percaya, kita faham untuk orang yang begini, dia Allah akan seksa terlebih dahulu dalam api neraka. Yes. Tapi sampai satu masa Allah akan keluarkan dia daripada api neraka dan masukkan dia dalam syurga. Dia diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka, kemudian dia akan dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Situasinya begitu.
Kerana apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya orang yang beriman kepada Allah, dia selamat daripada api neraka. Tapi bagaimana jika kalau dia buat dosa? Contoh dia terjun tadi kan. Ada terjun. Kita tahu, orang kalau terjun ni dosa besar Habis macam mana tu mati dia tu? Kita tanya kan, macam mana mati dia tu? Takkan nak kata mati syahid pula. Kan? Macam tadi, orang yang dia bunuh diri dia tu kan, dia beriman kepada Allah tak? Beriman sebab tu dia pergi berperang. Tapi bagaimana keadaannya? Kita nak kata dia masuk dalam neraka secara total? Tidak. Allah akan masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu, lalu dihukum, diazab kan, kemudian dikeluarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita faham di sini ialah para ulama jelaskan Allah juga boleh saja ampunkan dia lalu terus masukkan dia dalam syurga. Sebab dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar. Maksudnya dan tersurat dan tersirat. Maknanya semua berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita nampak dia begitu tapi kita tak boleh untuk hukum sedemikian. Cuma di sini dalam konteks kita di sini kan, yang kita nampak sekarang ialah orang yang dia kalau betul-betul tulus, ikhlas kerana Allah. Namun keikhlasan ni susah untuk kita tebak. Betul tak? Dan di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, menurut kepada konteks perbincangan hadis ini, kalau orang itu, dia orang yang betul-betul ikhlas. Maknanya dia pergi berperang, berjihad, lalu dia mati. Okay, dalam jihadnya itu, dia ikhlas kerana Allah, inilah keadaan dia nanti di akhirat begini, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Tapi kalau dia tak ikhlas, nanti di akhirat kita akan nampak. Kita akan nampak, bukankah dulu dia mati syahid? Kenapa dia tak dibangkitkan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi? Kita baru dapat tahu, rupanya orang tu dia tak ikhlas. Orang yang tak ikhlas dekat akhirat baru kita akan nampak. Dekat dunia kita memang tak nampak. Okay, dan kita tak boleh judge dia dekat dunia ini, sama ada dia ikhlas ataupun tidak. Tapi dekat akhirat baru kita nampak, rupanya dulu dia tak ikhlas. Kan orang yang tak ikhlas baca Al-Quran, orang yang tak ikhlas berjihad, bersedekah, Allah akan heret wajah dia masuk dalam api neraka kan. Kita akan nampak. Macam gini rupanya kan. Tapi kenapa kita baca hadis ni semua? Sebagai pengajaran untuk diri kita, muhasabah untuk diri kita, supaya kita sentiasa ikhlas dalam beramal soleh. Berikhlas maksudnya bukan buat kerana manusia. Macam tadilah, bagi contoh kan. Pergi mana? Pergi kuliah ke pergi masjid tadi? Dia pergi masjid sebab kawan dia pergi. Habis? Tadi siapa Kak Dewi bagi contoh tadi? Kak Zai. Apa Kak Zai sebut tadi? Dia pergi sebab dia terpaksa. Jadi dia ikut kawan dia lah. Kita kata ikut-ikut kawan dia sajalah. Bukan kehendak diri dia. Mm-mm. 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 Kalau maknanya adakah kawan adakah satu masa kawan yang ikut kita pergi masjid boleh keluarkan kita daripada api neraka? Boleh. Itu ada hadisnya. Nabi kata nanti dekat akhirat, kawan-kawan yang beramal soleh bersama-sama dengan kita kan, mereka akan cari. Cari mana tak nampak Saudara Sakinah macam tu kan. Contohlah, yang mana Saudara Sakinah tak nampak dekat syurga tu kan. Jadi cari semua cari kan mana dulu, sebab apa? Dulu Saudara Sakinah yang ajar kita kuliah, tapi tak nampak dia pula. Macam itu kan. Kita akan tanya kepada Allah. Jadi Allah kata ini adalah Nabi kata ini adalah perdebatan yang paling dahsyat antara orang beriman dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Perdebatan yang paling dahsyat. Kan dengar naik bulu roma. Dengar naik bulu roma. Perdebatan yang paling dahsyat sebab mereka nak mempertahankan kawan-kawan yang mereka nampak. Masa dulu, okey, contoh kita pergi kuliah sama-sama kan, saksi kan.
Kuliah sama-sama. Hari ni puasa kan? Semua puasa, semua tahu kawan kita puasa. Okay, buka puasa sama-sama, tarawih sama-sama. Nanti dekat syurga bila tak nampak kawan tu kan, dia jadi macam, eh, tanya kan. Mana asal dulu sama-sama tak dapat pula kan. Itulah nanti semua ramai-ramai akan jumpa dengan Allah. Nabi kata perdebatan yang paling dahsyat dalam syurga. Antara orang beriman dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka kata nak sangat kawan mereka tu kan. Mana. Akhirnya Allah kata apa? Kalian pergi dalam neraka. Keluarkan, tapi Allah tak kata keluarkan apa tu kawan-kawan korang je. Allah tak kata gitu. Keluarkan siapa saja yang kalian tahu hatinya ada walaupun sekecil zarah dengan keimanan. Maknanya siapa saja yang kita kenal. Dulu aku kenal dia ni lah. Kita akan tarik. Dan Nabi kata apa? Nanti kita akan nampak pada waktu itu ada orang yang mana sudah ditenggelami dengan api neraka. Tapak kakinya kan ada yang separuh badan, ada yang dah sampai sini, ada yang dah sampai sini. Ada yang sampai sini nampak. Kita akan nampak begitu. Tapi penghuni syurga, mereka akan tarik mereka semua ni yang mereka kenal. Ni, kenal. Kita nampak pada situasi itu bukan hanya orang yang kita kawan saja. Tapi sesiapa saja yang mungkin dulu kita tentang siapa-siapa kita dah pergi umrah kan dulu kan. Kadang-kadang orang pergi umrah ni kena waktu umrah je, lepas tu dah tak kawan dah. Contoh kan. Dah balik dah tak tahu dah mana dah pergi ke kawan tu members kan. Kita tak kenal lagi dah. Yes, pergi lagi dengan grup lain pula. Masa kenal tu 10 hari waktu tu kan. Balik dah tak contact lagi. Tapi kita kenal orang tu macam tu. Oh, dulu kita pernah pergi umrah dengan dia. Nanti mungkin dekat akhirat kita, ni dulu member grup umrah Mumtaz Travel. Contohlah kan. Halijah Travel ke bukan? Ni. Haniman Travel ni. Sebab kita tadi kata Kak Dewi pergi grup lain-lain kan. Kan banyak kawannya kat situ, betul tak? Ni grup lain. Masa 2020 tu pergi dengan grup Haniman Travel. Ini grup Haniman Travel kita nampak ni. Jom tarik. Kita akan tarik. Orang yang kita kenal tu kan. Yang mana, dulu aku kenal je. Walaupun kenal sekejap. Mungkin kita sekarang pergi masjid. Kita jumpa kawan tu. Kita kenal kawan tu dekat bus stop. Situ je. Awak pergi sesuatu kelas. Tak, saya tadi pergi kelas ngaji. Oh, ingatkan pergi. Tahu tak nampak kelas ngaji. Tapi jumpanya dekat situ sekejap kan. Sekejap. Tak kenal gitu je. Namun kenal wajahnya, kenal rupanya, tahu dia orang beriman, kita akan tarik juga. Ya begitu keadaannya. Kita tak kata macam, tak apalah, kita nak save members kita je Cik Ana, Kak Aisyah, Syah, selamat aku Syah. Kak Aisyah cari members dia je tau. Members apa korang WhatsApp group apa? Makan-makan Masjid Yusof Ishak. Grup apa Kak Zah? Nama grup? WhatsApp? Dia malu nak cakap geng makan-makan. Yelah Kak, ada grup geng makan-makan macam tu kan. Tapi kita walaupun grup geng makan-makan, kita tak kata orang tu kita biarkan. Walaupun lagi kita kata just geng makan-makan, tapi tetap kita akan tarik kawan kita itu. Sebab apa? Tadi kan kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Ini antara orang yang mendapat naungan di akhirat kelak. Orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah, maknanya ada keimanan dalam hati dia. Of course. Bahkan untuk mak bapak ni, dia ada lagi keadaan yang lebih istimewa. Nanti mak bapak kita ni, dia akan mengadu kepada Allah, dia rindu dengan anak-anak dia. Kan Allah cerita dalam Quran, nanti ada di kalangan bapa-bapa kamu yang mereka rindu dengan anak-anak dia kan. Dan mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, mana anak-anak saya rindu. Zuriat keturunan saya rindu cucu saya. Nanti Allah akan bawa cucu zuriat keturunan ni masuk syurga sama-sama dengan ahli keluarga.
Dan para ulama kata apa? Itu sebagai ganjaran bagi orang yang beriman kepada Allah atas amalan dia kan masa dia dekat dunia. Dan Allah takkan mengecewakan orang yang beriman. Okay? Allah takkan biarkan beli apa engkau rindu dengan anak kau. Allah takkan macam tu sebab dia beriman. Orang yang beriman ni. Dan anak keturunannya juga adalah orang yang beriman. Dengan syaratnya mesti begitu. Okay? Anak keturunan yang dia rindu tu adalah orang yang beriman. Sebab tadi saya kata, orang yang beriman dia pasti akan masuk syurga. Dalam keadaan apa sekalipun. Jadi kalau mak bapak kita, mungkin kita kata amalan kita ni tak standing dengan mak ayah kita. Mak ayah kita ni Masya Allah Tabarakallah, orang-orang yang soleh. Kan? Yang mereka ni masuk syurga terlebih dahulu daripada kita. Jadi mereka ni rindu dan kita ni orang yang beriman lah. Cuma kita ada buat dosa yang menyebabkan kita terpaksa masuk dalam api neraka terlebih dahulu kerana dosa-dosa kita tu kan. Jadi dia kata kepada Allah, dia rindu sangat dengan anak-anak dia. Allah akan keluarkan anak-anak itu daripada neraka, dipertemukan. Tapi dengan syaratlah, mesti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mensyirikkan Allah. Ya, kena ingat ya, jangan mensyirikkan Allah dalam hidup ini. Kita kalau nak masuk syurga, jaga akidah. Okay, kita jahat macam mana pun pasti masuk syurga saya kata. Tapi kalau sejahat-jahat kita dalam keadaan jahat itu kita buat perkara yang syirik, itu. Orang yang buat syirik Allah kata apa? Dia takkan masuk dalam syurga untuk selama-lamanya. Kekal khalidan finnar. Orang yang buat perkara syirik ni dia akan kekal dalam api neraka. Jadi dalam keadaan kita dah beriman kepada Allah ni, kita kata yelah, jahat macam mana pun jahatlah kita. Tapi syirik tu jangan buat. Syirik itu dia akan menjadi penghalang antara kita dengan syurga. Okey? Baik, kita sambung ya perbincangan di sini ya. Okey, kita ada perkataan berikutnya, takunu kahayatiha, akan kembali seperti sedia kala. Dhamir lafaz ini pada kata takunu dimuannathkan kerana maksudnya merujuk kepada makna yang terdapat pada kata al-jiraha. Al-jiraha maksudnya luka. Dan maksud ini dijelaskan oleh riwayat Al-Qabisi dari Abu Zaid Al-Marwazi dari Al-Farabri. Di dalamnya tercantum lafaz kullu kalmatin yuklamuha. Setiap luka yang dideritanya. Di sini digunakan kata kalmah yang muannath sehingga kata takunu merujuk kepadanya. Demikian juga redaksi yang tercantum dalam riwayat Ibn Asakir. Seterusnya kita ada perkataan tafajjaru, mencucurkan. Dibaca dengan mendammahkan huruf jim yang ditasydidkan dan menghapus huruf ta yang pertama. Kerana pada asalnya kata tersebut adalah tatafajjaru. Okey, kata asalnya tatafajjaru, kita buang ta yang pertama, jadi dia cuma kita baca sebagai tafajjaru sahaja. Wal-arfu di sini perkataan sedangkan aromanya. Okay? Al-arf maksudnya aromanya dibaca dengan memfathahkan huruf ain dan mensukunkan huruf ra. Artinya aroma iaitu bau. Baik, hikmah daripada hadis ini, kenapa hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hikmah yang terkandung di sebalik luka yang bercucuran pada hari kiamat. Sebab tadi Nabi kata apa? Setiap orang yang dia terluka, seorang Muslim yang terluka fisabilillah, iaitu dia mati syahid, orang ini nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan luka-lukanya tu. Kan macam mana dia luka? Ketika dia mati syahid, begitulah keadaannya, Allah akan bangkitkan. Kemudian lukanya tu bercucuran kembali darahnya. Maknanya darah dia tu tak kering lah, dia terus mengalir. Maka dia kata ini untuk menunjukkan kepada orang yang terluka tersebut keutamaan yang diraihnya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya, juga untuk memberikan bukti kepada orang yang telah menzaliminya berupa hasil perbuatan yang telah dilakukannya.
Maksudnya orang yang bunuh dia semasa dalam peperangan tu kan. Sebab kadang-kadang orang yang bunuh dalam peperangan ni mereka tak ada ihsan, mereka zalim ketika dalam peperangan ni. Orang tu masih hidup, dia bunuh juga kan macam tu kan. Padahal tak boleh lah macam tu. Jadi orang tu masih hidup, dia bunuh, kemudian bunuh dalam keadaan yang dahsyat. Potong tangan, potong kaki ke, potong leher kan, congkil mata macam tu kan. So dalam keadaan yang begini, Nabi kata orang yang begini nanti bila dia dibangkitkan untuk buktikan kepada orang yang dah buat zalim pada dia semasa dalam medan peperangan itu. Okey, supaya dia akan nampak inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan kepada dia. Baik, sedangkan faedah di balik aroma wangi yang terpancar dari darahnya adalah agar aroma tersebut tersebar dan tercium oleh orang-orang yang berada di padang mahsyar ketika itu sebagai bukti keutamaan yang telah diraihnya. Jadi darah tu kan dia mengalir tadi kan Nabi kata, okay, darah orang yang mati syahid dia mengalir, yang bercucuran, darah yang bercucuran ni dia tak bau darah. Tetapi nanti di hari kiamat, darah itu dia akan bau seperti minyak kasturi. Dan baunya satu padang mahsyar. Padang mahsyar ni besar ya. Jadi satu padang mahsyar ni akan bau, wangi. Dan kita akan, bau siapa ni wangi kan? Macam tu kan? Tengok, oh rupanya orang ni mati syahid lah, darah dia yang kita dapat hidup tu tadi. Ini Masya Allah Ini faedah yang, atau kita kata keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang mati dalam keadaan syahid itu. Kemudian kata di sini, dan tercium oleh orang-orang yang berada di padang mahsyar ketika itu sebagai bukti keutamaan yang telah diraihnya. Oleh kerana itulah tidak disyariatkan memandikan orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran. Okay? Jadi sebab tu tadi kita kata dia tak termasuklah untuk orang yang mati perut apa? Sakit perut tu kan. Sebab kalau yang mati sakit perut tu kena mandi kan. Tak sama sebagaimana orang yang mati syahid yang begini. Kalau mati syahid yang begini, dia tidak dimandikan terus dikafankan dan disolatkan lalu dikebumikan. Baik, apa yang dilakukan oleh Al-Bukhari dengan mencantumkan hadis di atas pada bab ini dipersoalkan. Terfikir tak? Terfikir. Okay, ini yang kita nak bincangkan lah. Sebab pada hadis yang pertama kita bincang tentang apa? Air yang berubah, air yang bertukar menjadi najis kan? Kemudian kita bincang tentang tikus, bangkai yang termasuk dalam minyak, kita bincang tentang tu. Tiba-tiba masuk hadis ni bincang tentang orang yang mati syahid. Jauh tak? Jauh. Jadi sebab tu dipersoalkan. Di kalangan mereka yang mensyarahkan hadis ini, kepada ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini, ada yang mempersoalkan kenapa Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis di atas pada bab ini. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ismaili, dia kata hadis ini tidak ada hubungannya dengan suci atau najisnya darah. Isi hadis ini menyinggung keutamaan orang yang terluka di jalan Allah. Sebab kalau kita lihat pada konteks hadis itu, jelas kepada kita ia menunjukkan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Yang dia terluka kan di jalan Allah itu tadi, yang dibangkitkan dengan darahnya yang mengalir, darahnya pula berbau dengan bau kasturi. Baik, maka dia kata begini, pernyataan Al-Ismaili ini disanggah. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyanggah kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ismaili yang mengatakan tidak ada kaitan. Sebab dia kata begini, maksud Al-Bukhari di sini adalah untuk menguatkan pendapatnya bahawa air tidak berubah menjadi najis hanya kerana terkena benda najis selama benda itu tidak mengubah tiga sifat yang ada pada air tersebut. Apa tiga sifatnya? Bau, rasa, warna. Okey, tiga. Tiga perkara ini dia tidak mengubah, maka air itu pun tidak berubah. Sedemikian. Maka dia kata gini, ia menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa perubahan sifat mempengaruhi hukum benda yang memiliki sifat itu. Jadi kalau hukum itu berubah, ia berkaitan dengan berubahnya tiga. Tiga sifat yang ada pada air tersebut. Jadi selama mana ia tidak berubah, selama itulah air itu dianggap sebagai suci dan tidak najis. Baik, sebagaimana perubahan sifat darah menjadi beraroma wangi,
mengubah status darah yang tadinya benda yang tidak disukai menjadi benda yang disukai. So dalam konteks perbincangan hadis itu tadi, kita belajar kan, orang yang mati syahid Allah bangkitkan dengan darah yang bercucuran. Darah asalnya hukum najis, kan? Kita belajar gitu. Darah asalnya hukum najis. Jadi sekarang darah itu dia berubah menjadi bau yang wangi. So dia jadi najis ke tidak? Tidak. Sebab itu Imam Al-Bukhari dia muatkan hadis ini untuk menunjukkan kepada kita darah itu bila dia dah berubah menjadi aroma yang sangat wangi seperti kasturi kan, kita tak lihat ia sebagai najis lagi kerana ia sudah berubah. Apa yang berubah pada waktu itu? Baunya. Satu sifatnya berubah kan? Satu sifatnya berubah. Baik, maka dia kata gini, demikian juga halnya dengan air. Apabila sifatnya berubah kerana terkena najis, maka perubahan itu akan mengubah statusnya dari suci menjadi najis. Ini sebab tu dia cuba kaitkanlah ya antara hadis-hadis yang sebelumnya dengan hadis yang sedang kita bincangkan di sini. Baik, pernyataan ini ditanggapi lagi tetapi tetapi ada je Cik Zai katakan, ada je orang nak sanggah ya, dah bagus-bagus aku faham sanggah macam tu kan. Dah faham-faham kena sanggah pula pendapat ini. Okey, yang menyanggah pendapat ini dia kata gini ya, bahawa tujuan yang sebenarnya adalah bagaimana membatasi berubahnya air menjadi najis dengan syarat apabila sifatnya telah berubah. Sementara apa yang dia iaitu Al-Bukhari sebutkan menunjukkan bahawa air dikatakan menjadi najis apabila terjadi perubahan sifat akibat najis tersebut. Dan ini adalah hal yang telah disepakati. Sementara yang masih diperselisihkan adalah pernyataan bahawa status air hanya boleh berubah menjadi najis apabila telah berubah sifatnya. Dia pusing-pusing itu juga maksudnya. Maksudnya ialah kalau berubah tiganya maka berubahlah status air itu. Daripada suci boleh menjadi najis. Kalau daripada najis boleh jadi itu suci tak? Macam mana? Asalnya najis. Boleh tukar jadi suci? Kalau ada diproses, boleh minum. Maknanya dah tak ada kan bau, warna dah rasa, hilangkan semua kan? Boleh minum? Ada orang dia tak nak minum. Kak sanggup. Ada orang tak nak minum. Habis yang pipe Singapore. Okey, kita kata kita ambil air daripada Malaysia lah katakan. Tapi air tu tetap dibersihkan betul tak? Melalui proses pembersihan juga. Maknanya asal air itu mungkin ia sudah tercampur dengan bahan yang najis. Tapi kemudian bila ia dibersihkan dan kita dapati bahawa dia menghilangkan totally, tak ada pun. Maka di situ bolehlah, tak ada masalah. Ini macam orang kata kan, vaksin tak boleh sebab ada babi kan. Vaksin, injection kan. Dia kata tak boleh. Tapi kenapa kita kata boleh? Sebab menerusi proses itu dia telah menghilangkan langsung. Yes, dia menghilangkan langsung benda tu, tak ada. Di produk akhirnya, the end product tu, bila dia jadi, bila kita check, benda tu dah tak ada dah. Sebab tu boleh. Tapi orang yang tak faham, tak boleh kau masukkan babi dalam badan kau, dosa, solat tak diterima. Apa hal? Kan? Apa hal? Ilmu tu penting ya. Sebelum kita meletakkan satu halal ataupun haram. Penting sangat ilmu ni. Jadi maknanya kita lihat daripada bagaimana prosesnya kan. Kita kalau saya kata MUIS ni, kalau nak kata halal tak halal, kita pergi tempat tu, kita check macam mana mereka buat. Kita tak kata tengok baca-baca halal lah. Itu tak ada, kita kena pergi kilang dia, kita tengok macam mana dia buat. Baru kita boleh kata halal ke tak. Dia tak bukan sembarang, ini kan sembarang ke. Tu kata MUIS lah tanggung dosa. Sedap dia cakap MUIS lah, kalau dosa ni MUIS tanggung. Siap dia cakap MUIS tanggung, mufti tanggung. Semua mufti fatwa-fatwa ni tanggung. Aduh sedap dia cakap gitu. Orang tak berilmu cakap gitu.
Kan? So kita tak boleh cakap sembarangan tentang halal dan haram ni. Takkanlah kita sembarang kata semua halal. Ya Allah, ya Tuhan. Tak boleh. Jadi kita check dulu bagaimana proses terjadinya, kan? Bagaimana end product dia, adakah masih lagi ada bahan najis tu. Macam tadi ni water tu kan, sama juga. Nampak najis kan? Tapi end product dia tunjuk, bersih. Bau, rasa, warna, hilang langsung, tak ada. Bila check memang totally zero. Ya, angkat tangan, angkat jari, ya. Kulit, Mm-mm. Mm-mm. Tu tak boleh sebab asal hukumnya dah memang najis. Itu memang larangannya. Dia macam ni. Yang menyebabkan dia jadi suci tu berapa persen yang ada? Okay? Berapa peratus? Adakah najisnya lebih banyak daripada yang suci? Dia begitu keadaannya. Kalau najis lagi banyak daripada yang suci, bila dia buat tetap dia jadi benda tu, macam kulit babi tu kan, dia tetap jadi kulit babi. Kita tak kata tiba-tiba keluar jadi kulit lembu. Tak macam tu kan. And produknya tetap kita kenai sebagai kulit babi kan? Tak boleh. Dan lagi pun, memang babi tu memang benda yang haram. Lagipun kulit babi tu banyak ke sikit? Banyak kan? Nampak? So kita nampak juga bagaimana capacity dia. Berapa banyak yang digunakan. Adakah sikit ataupun dia memang majoritinya menggunakan bahan itu. Jadi dia bukan sebab kita kata, mentang-mentang dah suci semua. Dah tak ada bau dah rasa. Dia tak boleh macam tu. Dia tengoklah keadaan macam mana. Situasi dia macam mana. Tak, kenapa mesti nak pakai kulit babi? Kulit lembu tak boleh pakai? Oh. Tapi ada kasut lain tak boleh pakai? Okay. Saya tanya je lah macam tu. Tanya tak ada masalah. Boleh je tanya. Tak ada masalah. Dia kalau kita tak ada pilihan langsung. Okay? Kalau tak ada pilihan langsung. Contoh macam air kan. Macam vaksin tu semua kan. Kita tak ada pilihan langsung. Itu je yang ada. Maka kita lihat itu sebagai satu keadaan yang sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Barulah boleh kita kata halal kan. Tapi sekarang kalau ada pilihan lain. Contoh kan. Kita ada kulit lembu. Kita boleh guna kulit lembu. Kenapa nak pakai kulit babi? Adakah Singapore ban kulit lembu masuk Singapore? Oh, dia tak panas. Dia sakit kulit lah. Okey. Itu je. Oh, itu je. Tak ada apa pun, itu je. Sebab sakit kulit. Tapi depends jugalah ya. Mungkin untuk orang yang sakit kulit boleh. Untuk dia macam ni, hukum ni dia lihat pada keadaan seseorang. Kan? Untuk orang yang sakit kulit, halal untuk dia sebab dia dah tak ada pilihan. Contoh pada zaman sahabat, ada sahabat yang terpaksa pakai sutera. Padahal kita orang lelaki tak boleh pakai sutera kan? Tapi dia boleh pakai sebab dia ada masalah kulit. Kita lihat pada keadaannya. Cuma kita nak kata secara umumnya benda tu halal, tak boleh lah. Nanti orang sesuka hati kan, tak apa halal, boleh faham. Nanti orang pakai macam tu. Jadi kita tengok macam mana situasi orang tersebut. Adakah memang untuk diri dia sahaja? Kalau diri dia sahaja memang terpaksa dah tak ada pilihan lain, kita kata okeylah untuk dia. Situasi lihat pada keadaan dia. So kalau mungkin tadi, kalau dia kata kulit saya Ustazah, kulit babi je boleh pakai tu kan. Sesungguhnya aku berpuasa okay. Kulit babi je, kulit lain tak boleh. Kambing tak boleh, semua tak boleh. Kalau pakai nanti berkulat kulit saya. Oh ya. So kalau doktor pun dah keluarkan doktor keluarkan sertifikat ke apa kan, doktor pun bagi diagnose macam tu kan, kata memang kulit dia gini-gini,
Okeylah kita kata kalau untuk kes awak okeylah nak buat macam mana. Takkan habis nanti macam mana kan tak pakai kasut pula dia kan. Tiba-tiba kaki ayam jalan. Ya. Yes. Sebab tu ni kan. Babi ni dia semua close dengan human. Sebab tu ada ubat-ubatan yang guna beralit beria tu. Guna beralit beria tu kan. Sebab dia very close to human. Human being punya ni. Tapi ujian untuk kita ialah Allah haramkan ia. Ujian. Ujian keimanan ni kita ujian keimanan tau. Kalau kita kata betul-betul beriman kepada Allah, bagaimana kita ni jadi orang yang betul-betul mencegah diri kita untuk menggunakannya. Namun kalau untuk case by case lah kita katakan. Kalau case orangnya begini, nak buat macam mana, dah terpaksa. Untuk dia okey lah nak buat macam mana kan. Untuk dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Buah pinggan yes itu kes-kes kan ada yang diorang tukar ambil kidney tu kan. Jadi macam kita kata kalau gini macam mana dosa tak? Lihat pada keadaan diri orang itu. Cerita pasal apa jauh sangat? Pasal najis. Bau apa ni? Macam bau najis. Bau apa? Tak sedap. Takkanlah bau bubur. Kalau bau bubur semua orang turun bawah. Ui. Ada bubur ke kat sini ada? Ada Pukul berapa ambil? Lepas asar. Ingatkan boleh ambil pukul 12. Habis pukul 12 kita. Okey, dah. Habis. Kita lain jauh sangat. Tadi kita apa tadi? Mana satu? Peringkat mana? Sebahagian ulama berpendapat. Masuk situ. Okey. Baik, sebahagian ulama berpendapat bahawa Al-Bukhari ingin menjelaskan kesucian minyak kasturi. Jadi sebahagian ulama berpendapat kenapa Imam Al-Bukhari masukkan hadis ni dalam bab ini, sebab Imam Al-Bukhari nak jelaskan tentang minyak kasturi itu adalah suci. Ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan kasturi itu najis. Kerana daripada darah beku apa? Okey, ya, ni soalan tak dalam kitab saya tanya. Minyak kasturi ni asal daripada binatang apa? Kijang. Okey. Ramai orang ingatkan daripada tumbuh-tumbuhan kan. Tapi minyak kasturi daripada binatang. Dia ambil dia punya daripada gland dia. Okey, dia keluarkan daripada situ untuk hasilkan minyak kasturi. Jadi sebab itu ada di kalangan para ulama kata ianya najis. Okey, kerana berasal daripada darah beku yang dikeluarkan daripada kijang itu. Ketika sifat darah tersebut telah berubah, yakni dari benda yang tidak disukai kerana busuk dan berbau tidak sedap, menjadi benda yang disukai kerana baik dan beraroma kasturi, maka status hukumnya pun berubah menjadi halal. Artinya ia berubah dari benda cair yang statusnya najis menjadi suci. Kondisi ini sama seperti hukum khamar, hukum arak yang berubah menjadi cuka. Cuka asal arak. Tak semua kan? Tapi tak semua daripada arak kan? Maksud arak tu maksudnya daripada anggur yang dia perap tu kan. Okey, jadi dia kalau dah arak tu bila dah berubah, asalnya dia memabukkan. Okey, bila dah berubah sifat, bau, warna dan rasa, okey, dia menjadi cuka tadi kan yang boleh kita makan, maka hukumnya adalah halal. Pukul berapa? 11.4 minit. Oh, sikit lagi. Boleh kita habiskan ya? Ngantuk tak? Cuaca pun redup-redup ni. Tak ngantuk ya? Dengan puasanya lagi kan? Okey, tak ngantuk ya? Okey, baik. Ibn Rashid berkata, sekarang ni kita nak masuk pada pendapat Ibn Rashid yang mana dia sebutkan kenapa Imam Al-Bukhari muatkan hadis ini dalam bab ini. Ibn Rashid berkata, maksudnya perubahan darah menjadi beraroma wangi itulah yang menjadikannya berubah dari benda yang hina menjadi benda yang berharga. Kondisi ini menghasilkan dominannya satu sifat dari darah itu, iaitu aroma dibanding dua sifat lainnya. Sekarang darah tu, tadi minyak kasturi yang darah orang mati syahid tu kan, dia berubah. Yang dominan disebut ialah tentang baunya. Baunya berubah menjadi wangi sebagai mana? Kasturi.
maknanya di sini yang berubah hanya satu sifat itu tadi. Adakah warna darah berubah? Tak, dia tetap merah. Okey? Dia punya rasa? Tak tahulah. Itulah, tak tahulah kan. Tak tahulah. Tak tahu rasanya berubah tidak tu saya kata, dah rasa ke darah tu? Rasa tu tak tahulah kan. Jadi yang kita confirm sekarang, yang berubah adalah sifat yang pertama. Baunya. Jadi itu lebih dominan. Baik, dia kata gini. Dari sinilah Al-Bukhari menyimpulkan hukum bahawa apabila salah satu dari tiga sifat tersebut berubah menjadi baik atau tidak baik, maka kedua sifat lainnya turut berubah. Tadi kita ada tiga kan? Bau, warna dan rasa. Jadi menurut kepada Ibn Rashid ini, dia kata kalau bagi dia lah yang dia faham, maksud Imam Al-Bukhari ni bila dia kata kalau satu saja sifat dah berubah bermakna ia boleh turut merubah sifat yang lain. Jadi berubahlah keadaannya daripada najis kepada suci. Walaupun hanya satu saja yang berubah. Ini menurut kepada pendapat dia. Okay, kerana bau tu dah membuatkan, mungkinlah kita kata bau tu dah membuatkan, tapi warna tak berubah darahnya. Rasanya berubah. Mungkinlah kita tak rasa kan darah tu. Warnanya berubah. Kita tak rasa. Jadi bagi dia, kalau satu dah berubah, yang lain juga boleh turut berubah. Sedemikianlah maksud dia. Baik. Lalu dia kata, dengan begitu sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan dalil yang membantah apa yang dinukil dari Rabi'ah dan ulama lainnya bahawa perubahan satu sifat sahaja tidak akan berpengaruh terhadap hukum satu benda hingga kedua sifat lainnya turut berubah. Jadi menurut Ibn Rashid dia kata kemungkinan Imam Al-Bukhari bila dia masukkan hadis ini, hadis yang terakhir dalam bab ini untuk menolak pendapat yang kata kalau cecair itu nak berubah sifat tu dia mesti tiga sekali berubah. Tak boleh satu saja. Jadi bila Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini bagi membantah pendapat yang kata mesti tiga. Tak boleh satu. Kononnya lah gitu dia kata sedemikian. Baik, Ibn Rashid juga menambah, hadis ini dapat juga dijadikan dalil bahawa apabila aroma air berubah akibat pengaruh benda wangi, maka tetap disebut air. Teh. Teh lagi? Kopi? Sebutlah semua jenis minuman yang sedap-sedap. Sesungguhnya aku berpuasa. Apa? Nescafe. Oh, semua air panas ya? Tak ada air sejuk? Air Bandung, air Bandung, laci, sirap limau, macam tu kan. Kita tak panggil air, taklah kita kata benda lain kan. Maknanya walaupun berubah warna, sifat, rasa kan, kita tak panggil dia air. Air hari ni buka air apa? Panggil air, kan. Kita tak kata hari ni buka, tak. Katira, Katira pula. Katira bulan Ramadan je selalu keluar. Tak je popular bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan lain tak berapa popular sangat. Oh, Zam-Zam. Oh, paling popular lah, paling sedap dekat Singapura. Seantero Singapura. Oh, diorang memang jual. Oh, mesti Cik Zai biasa beli ni. Tu yang Cik Zai sebut tu kan. Okey, terus sini. Sebagaimana darah tetap dikatakan darah walaupun aromanya telah berubah menjadi wangi kasturi. Jadi darah tu kita tak kata dia minyak wangi lah. Yang ni ikut pada konteks hadis tadi lah Yang darah orang yang mati syahid tu, bila dia bau minyak kasturi kan, orang yang melihat di padang mahsyar, kita tak kata minyak wangi. Kita tak kata gitu. Tapi darah, kita tetap sebut ia sebagai darah. Walaupun dah berubah baunya kan. Baik, dia kata di sini kerana Rasulullah SAW tetap menyebutnya darah. Jadi dalam hadis Nabi sebut darah. Nabi tak kata minyak kasturi. Okey, dia kata walaupun aromanya telah berubah menjadi aroma kasturi. Jadi selama benda tersebut tetap atau masih disebut darah, maka hukumnya tetap seperti hukum darah. Demikianlah komentar Ibn Rashid. Okey, pernyataan Ibn Rashid yang pertama tidak dapat diterima. Pendapat yang mana satu? Yang pertama? Bila satu berubah, yang kemudian kedua-duanya turut berubah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata apa? Pendapat ini tidak dapat diterima. Kerana apa? Dia jelaskan begini.
Kerana itu berkonsekuensi apabila ketiga sifat air berubah akibat terkena najis, kemudian salah satu sifatnya berubah menjadi baik, maka air tersebut dihukumi tidak najis. Tentu saja kesimpulan ini jelas keliru. Kita lihat begini, air kan warna putih. Okay, sekarang kalau kita pegang pada pendapat tadi yang kata kalau satu berubah, yang lain semua berubah kan? Okey, sekarang kalau air itu tetap jernih, tapi bau dan warnanya berubah, kalau ikut kepada pendapat Ibn Rashid tu, dia jadi apa? Boleh kan? Sebab air dia warna tak berubah. Contoh, kita ambil ini. Najis, dia masuk pada satu air. Okey? Sekarang tadi dia kata, kena tulislah ni. Kalau tak faham sini. Awat lah, hari semua ink habis ni. Puasa juga ke ink? Okay, Ibn Rashid kan pendapat dia kata apa? Kalau satu je berubah, air itu dah boleh. Kalau satu berubah, dua ni dah kita anggap sebagai berubah juga. Okay, maknanya daripada najis boleh jadi suci, suci boleh jadi najis lah. Begitu keadaannya antara dua sedemikian. Baik, sekarang ini kalau kita pegang kepada pendapat dia tadi kan, contoh kita kata, ada najis yang masuk dalam air. Air ni warna putih. Tapi yang warna tak berubah. Okey, warna tak berubah. Yang berubah rasa kan? Okey, bau berubah tak? Tengok apa najis. Tapi kalau semua najis, kalau semua najis, bau. Okey, so kita kata berubah. Baik, sekarang ni dia kata, kalau warna tu tak berubah, maknanya masih lagi suci. Kalau kita ambil pada pendapat dari Ibn Rashid. Sebab dia kata, satu tu dominan. Kerana sekarang kita nampak warna tu lebih dominan daripada bau dan rasa. Sebab kalau bau ni, dia kena pergi dekat-dekat baru dia bau. Kan? Kalau rasa kita kena minum baru kita tahu dia berubah ataupun tidak. Tapi kalau warna, kita nampak dia sekali je. Tak berubah sama. Kalau ikut kepada pendapat Ibn Rashid itu, sepatutnya air itu dah tak boleh minum sebab dah tukar jadi najis. Tapi ikut kepada pendapatnya sebab warna dia lebih dominan. Kita nampak, okey je, warna dia tak berubah pun, putih jernih, okey je minum, kita minum. Sebab itu pendapat dia ditolak. Tidak diterima kerana bagi kita yang berubah mesti ketiga-tiganya. Sebab tu dia kata tentu saja kesimpulan yang beliau berikan tadi di atas adalah kesimpulan yang jelas keliru. Baik, pernyataan kedua, pernyataan dia yang kedua juga tidak dapat diterima. Apa yang dia kata tadi kedua? Ya ke? Maknanya nama tak berubah kan? Darah walaupun dah tukar jadi minyak wangi contoh kan? Kita tetap panggil darah. Macam gitulah dia. Okey, so kita lihat di sini. Kerana dia kata kenapa kita tak boleh terima pendapat itu? Kerana walaupun sebutan air tetap melekat padanya, tidak bererti hal itu menafikan seluruh sifat yang menyebabkan tidak boleh digunakan dan serta-merta menganggapnya boleh digunakan. Maknanya walaupun air tadi kan kita tetap panggil dia air, tapi tak bolehlah kita kata air sirap tu boleh buat mandi junub. Itu maksud dia. Maknanya dia dah berubah kan sifatnya. Tak bolehlah kita guna untuk kita ambil wudu, untuk istinja. Sebab walaupun sebut air tapi dah berubah. Sifat, bau, sifat senang cakap. Kalau saya sebut sifat, maknanya faham tiga ni sifat air itu tadi.
Jadi sebab tu tadi dia kata kita tak boleh terima pendapat Ibn Rashid yang kedua. Selesai Wallahu a'lam. Ada pendapat yang mengatakan bahawa ketika hukum darah yang berubah menjadi wangi, beralih statusnya dari najis menjadi suci dan dari kotoran menjadi benda yang bersih disebabkan perubahan baunya, maka hukumnya disamakan seperti minyak kasturi dan wangian untuk orang yang mati syahid. Ini hanya pendapat sajalah. Demikian juga halnya dengan air. Apabila aromanya berubah, maka statusnya juga beralih dari suci menjadi najis. Setelah menukil pendapat tersebut, Ibn Daqiqil Aid berkomentar, ini pendapat yang lemah dan terlalu dipaksakan. Dipaksakan untuk membenarkan sesuatu keadaan yang tak sepatutnya dibenarkan. Okay, wallahu a'lam bissawab. Okay, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Jelas tak? Ada yang samar-samar, kelabu asap, mendung? Semua okey? Okey ya? Kak Azhar okey? Senyum je Kak Azhar. Masya Allah, tabarakallah. Silap Azhar, puasa-puasa kena senyum kan? Puasa-puasa kalau masam, kelat. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.